Baik, masih banyak. Ini pun soalan bagus juga kan. Macam mana dengan zikir-zikir yang tak ada dalam kitab hadis ni, tapi dia dakwa ada sanad? Bahkan bukan sekadar tu, dia dakwa, dia kata apa? Kami ni, ajaran kami ni, aliran kami ni, zikir kami ni, Nabi dah isyarat dah, dia tak bagi pada semua. Tengok Abu Hurairah kata apa? Dia kata hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Aku hafal daripada Nabi 2 jenis hadis. Amma hadza fabasastuha. Adapun satu bekas aku bagi kat semua. Adapun bekas yang satu lagi ni, jika aku sebarkan, akan terputuslah halkum, maksudnya akan dibunuhlah manusia. Maka dia kata sebab tu ada hadis yang tak sampai kat kamu, sampai kat kami. Hadis yang Abu Hurairah ni lah, Abu Hurairah tak bagi semua. Tapi heran juga, kita tak pernah dengar pula tarikat Abu Hurairah. Ada tarikat Abu Hurairah. Biasa tarikat-tarikat ni kebanyakannya kembali kepada Ali bin Abi Talib ataupun kepada Abu Bakar. Tarikat Abu Hurairah saya tak pernah dengar. Ada tarikat Hurairiyah ada. Yang Abu Hurairah maksudkan tu, dia tak bagi pada semua orang. Dia hafal daripada Nabi 2 jenis hadis. Satu hadis semua orang boleh tahu. Satu hadis ni hanya orang tertentu. Sebab Abu Hurairah tak bagi tahu hadis berkenaan dengan fitan, hadis berkenaan dengan pembunuhan. Takut nanti hadis ni digunakan oleh pemerintah yang zalim di zaman dia untuk menghalalkan pembunuhan rakyat. Itu yang disebut oleh ulama-ulama yang mensyarahkan hadis tu. Satu. Yang kedua, kalau dia dakwa dia ada zikir yang tak sampai pada orang lain, sampai kat dia saja dengan kumpulan dia. Lepas tu dia kata ni ada sanad. Ada sanad tidak menjadikan sesuatu benda betul. Kerana hadis palsu pun ada sanad. Tu yang ulama kata hadis palsu tu. Bila ulama kata hadis ni maudhu'. Maudhu' maksud palsu. Pasal apa palsu? Sebab ada pemalsu hadis dalam sanad dia. Makna ada sanad. Kalau tak ada sanad, kita panggil la aslalahu, tidak ada asal. Tidak diketahui punca hadis tu kat mana. Jadi bila dia bawa sanad, tak semesti terus diterima. Bila bawa sanad, kena cek sanad tu. Kena cek. Bila ada perawi yang tak dikenali, makanya dhaif. Dhaif. Paling kurang pun dhaif, tak pun dhaif jiddan. Terlalu dhaif. Sebab ramai perawi-perawi yang tidak dikenali dalam sanad tu, majhul. Cuma kita nak tanya tuan-tuan, logik kita lah kan, Nabi ni dia sayang kat umat dia. Tak ada orang yang paling sayang kat umat ni melainkan Nabi ya. Tapi kalau Nabi sayang kat umat, pasal apa dia tak bagi zikir tu kat semua umat? Pasal apa dia bagi kat kumpulan hang kan? Cuba tanya. Pasal apa kumpulan tu je tahu? Sedangkan Nabi ni sayang kat umat. Patutnya lagi ramai tahu, lagi banyak masuk syurga. Yang ni tak semua orang boleh tahu. Bukan semua orang boleh masuk tarikat dia. Kena bai'ah dulu. Syekh kena tengok, kalau tak handsome tak boleh masuk. Taklah kan. Ada tarikat yang kadang-kadang Syekh tengok tak boleh masuk kata. Tengok muka tahu tak boleh masuk. Ini yang kita kata kepelikan yang berlaku. Dan tuan-tuan, kalaulah kita ni rajin sangat nak berzikir tuan-tuan, saya nasihatkan tuan-tuan baca kitab Hisnul Muslim ataupun kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi. Al-Azkar yang Imam Nawawi tulis ni tebal tuan-tuan. Semua tu zikir yang bersumberkan pada hadis. Yang mana ada dah sebahagiannya hadis dhaif, tapi dhaif ringan. Sebahagian ada dhaif berat, tapi tak banyak. Kebanyakannya hadis sahih dan hadis hasan. So tuan-tuan amalkan hadis dalam kitab Al-Azkar. Nak pakai baju baca doa apa? Nak masuk toilet baca doa apa? Nak keluar toilet baca doa apa? Nak bersama dengan isteri baca doa apa? Nak keluar rumah baca doa apa? Nak masuk rumah baca doa apa? Tengok cermin baca apa? Tuan-tuan, kalau kita amalkan zikir-zikir sunnah ni, kita tak ada masa nak buat zikir-zikir yang tak tahu mana punca ni. Kalau kita amal benda yang Imam Nawawi sebut tu, tak ada masa tuan-tuan nak pergi cari benda-benda lain. Tak ada masa nak buat bidah. Tak ada masa. Tapi bila kita mengamalkan benda-benda bid'ah yang tidak diketahui sumbernya dalam bab ibadat, kita buat, maka percayalah kita akan mematikan sunnah. Sebab itu kata Ibn Mas'ud apa? Mabtada'a qaumun bid'atan
illa adha'u mithlaha minas sunnah. Tidaklah satu kaum mencipta bid'ah melainkan mereka akan menghilangkan amalan yang seumpamanya daripada sunnah. Tengok contoh apa yang disebut oleh Syekh Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia tulis satu kitab nipis, As-Sunnatu wal Bid'ah, sunnah dan bid'ah. Dia kata dulu masa aku belajar dekat Tanta, Mesir, Qaradawi cerita masa dia sekolah menengah dekat Tanta, dekat Mesir, dia kata dulu dia belajar dengan seorang syekh yang bermazhab Hanafi. Sampai dekat satu bab, masuk bab sembelihan korban. Maka syekh pun bacalah syarat-syarat korban, hukum korban. Lepas tu syekh kata, terima kasih. Terima kasih. Kemudian syekh katalah lepas mengajar tu, dia kata kita tak boleh dah buat korban ni. Bukan tak boleh lah, mana kita tak mampu kot buat korban ni. Orang kampung kita pun miskin, maka kita tak mampu buat lah sunnah ni. Kemudian Syekh Qaradawi ni, dia mungkin Allah Ta'ala ni jadikan dia fikir lebih sikit. Dia angkat tangan, dia tanya kat Syekh. Dia kata, Syekh, sebenarnya orang kampung kita mampu, tapi saja dia tak nak buat. Pasal apa pula? Syekh, cuba perhatikan kampung kita ni berapa ekor kambing yang dikorbankan, tapi bukan pada hari raya korban. Dikorbankan ketika mana hari jadi Syekh Badui, Syekh Ahmad Al-Badawi, pengasas tarikat Rifai. Berapa banyak masa hari lahir Syekh tu kita buat sambutan hari haul, hari haul. Ramai orang pergi sembelih kambing. Kalaulah kita tak sembelih pada hari tu, kita tunggu hari raya korban, ramai orang boleh buat korban. Syekh dia kata apa? Hang ni biadab, tak hormat ulama, keluar daripada pengajian aku, jangan masuk. Syekh Qaradawi kata, benarlah kata Ibnu Mas'ud, apabila satu masyarakat mengamalkan bid'ah, maka mereka akan meninggalkan sunnah yang seumpamanya. Kita amal zikir yang tak ada dalam hadis, kita habis masa hadis-hadis yang sahih tuan-tuan, kita tak buat, tak sempat nak buat. Kalau orang bagi tahu pun yang ni Nabi punya, kita rasa apa? Tak apa, yang ni Syekh saya bagi siap sanad lagi, yang ni bagus lagi. Kita rasa apa yang Nabi ajar tak cukup. Kita ajar Nabi punya, saya sebut yang ni Nabi punya, tak apalah, yang tu Nabi punya, saya nak buat yang bagus lagi. Tuan-tuan, kalam tu bahaya. Sebab mana ada orang yang lebih baik daripada ajaran Nabi? Dengar hadis daripada Bukhari. Aisyah kata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza amarahum bi syai' amarahum bima yutiqun. Faqalu ya Rasulullah lasna ka hayatik. Laqad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Faghadiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda dhalik hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhihi. Faqala inna a'lamakum inna atqakum wa a'lamakum billah ana, atau kama qala. Nabi kata, Aisyah kata, Nabi ni kalau dia perintahkan sahabat buat satu ibadat, Nabi akan suruh benda yang sahabat rasa tak susah buat, senang. Maka sahabat pun kata, ya Rasulullah, kami bukan macam kamu, kami ni bukan macam kamu, yang mana kamu dosa tak ada, Allah Ta'ala ampun yang terdahulu dan yang akan datang, dosa tak ada. Kami ni dosa banyak. Maka sahabat nak beri isyarat, tolong bagi ibadat yang lebih susah daripada ni untuk mengampunkan dosa kami. So sahabat tak puas hati dengan apa yang Nabi ajar tu, tak rasa cukup, tak rasa cukup. Kata Aisyah, Nabi marah sehingga nampak kemarahan dekat muka Nabi. Maka Nabi kata, sesungguhnya orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling tahu tentang Allah tu aku. Maksudnya kata apa? Kalau kamu takut masuk neraka, kamu rasa ibadat kamu tak cukup,
aku ni lebih takut pada Allah. Tapi aku juga, kamu kena tahu, orang yang paling tahu tentang Allah ni aku. Maknanya kalau aku suruh buat yang tu, buat. Jangan pergi tukar yang lain. Jangan pandai-pandai pergi renovate. Jangan pandai-pandai pergi innovate. Inovasi dalam ambil ibadah Nabi tak bagi. Nabi tak benarkan. Nabi tak kata terpulang kamu lah sekali, selagi benda baik, okey. Apa salahnya benda baik, Nabi kata kan? Nabi tak kata. Kerana Nabi nak kita berdisiplin dalam ibadah. Sebab kadang-kadang orang guna, tuan-tuan, orang guna skrip ni. Iyalah yang tu Nabi punya, yang tu Nabi ajar, kita nak buat yang lebih baik. Tuan-tuan, kalau Umar ada zaman ni, Umar dengar perkataan tu, Umar pukul orang tu. Percayalah cakap saya. Dalam Syu'abul Iman ada satu riwayat, Umar Al-Khattab ditanya oleh seorang lelaki. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, kalau orang perempuan buat haji, dia dah tawaf semua siap, tiba-tiba sebelum dia balik, dia nak balik, bila sebelum dia balik, waktu nak tawaf wida' tu dia turun haid. Adakah dia perlu tunggu dia bersuci, ataupun dia boleh bersama dengan kumpulan dia balik, ataupun dia perlu tawaf wida' tunggu suci dulu? Umar kata dia kena tunggu sampai suci, kemudian baru dia boleh tawaf wida', lepas tu baru dia boleh balik. Selagi tak suci, dia tak boleh balik. Dia kena tunggu. Tak kira lah kumpulan dia balik ataupun tidak, kerana ni arahan jelas daripada Nabi. Orang ni kata, aku dengar satu hadis Nabi kata kalau orang haid, dia tak payah tunggu, dia boleh balik kalau kumpulan dia nak balik. Maknanya dia tak payah tawaf wida'. Tawaf wida' gugur untuk dia kalau dia haid waktu tu. Umar ambil kayu yang pukul perut unta. Kan bisa kita, kalau Arab dia nak menunggang unta, dia akan guna kayu kan, dia akan pukul punggung unta tu supaya unta jalan kan. Kayu tu Umar pukul kepala dah. Kayu tu Umar pukul kepala dah. Lepas tu dia tanya, pasal apa pukul? Dia kata, engkau dah dengar hadis pada Nabi, kau tanya aku lagi. Maknanya dia rasa tak cukup dengan hadis. Dah tahu dah hadis, dah tahu dah hadis tu ada, patut hang bagi tahu aku, fatwa aku salah. Tidak ada kalam yang boleh menyamai kalam Nabi. Bila ada hadis, aku tak boleh lagi bagi fatwa yang bercanggah dengan hadis. Tu Umar. Jadi kalau ada Umar zaman ni, ramai kena pukul. Semua buat public caning kan, rotan beramai-ramai, sebab ramai sangat yang guna skrip tu. Mohon pencerahan status amalan yang mengamalkan zikir dengan menyebut nama guru-guru dengan anggapan boleh memberi keberkatan. Tak ada. Tidak ada mana-mana hadis yang suruh kita bayangkan muka guru. Tak ada. Islam ni dia tak nak kita ni terikat dengan orang. Sebab tu tuan-tuan, Nabi wafat, Nabi ada tinggal gambar tak? Ada potret muka Nabi kan? Tak ada. Sebab tak ada potret. Sebab apa? Sebab golongan yang kemudian sahabat faham, lepas Nabi wafat, yang nak dibawa tu bukan muka Nabi, yang nak dibawa tu perjuangan dan sunnah Nabi. Kita bolehlah tahu ada hadis cerita tentang peribadi Nabi, macam mana jasad Nabi, macam mana muka Nabi, tapi kalau dijadikan gambar, sahabat tahu dia akan jadi berhala baru, kerana ada orang yang akan ekstrim menyembah Nabi pula. Perjuangan Nabi yang kita nak ambil, sunnah Nabi. Tak apalah kita baca Syama'il Muhammadiyah, kita nak tahu jasad Nabi macam mana, kerana kita nak tahu jugalah imam kita kan, pemimpin agama kita, kita nak tahu. Kurang-kurang kita sayang kat Nabi, kita rindu nak jumpa Nabi, kita amal sunnah Nabi. Tapi duk bayang muka guru ni nak buat apa? Guru mengajar agama kat kita, guru bukan maksum. Tiba-tiba nak zikir kena bayang muka guru. Selagi tak dapat bayang, tak boleh zikir. Muka guru jenis susah nak bayang, sebab muka gelap kan. Macam mana nak bayang muka guru ni kan? Nak bayang muka guru, tiba-tiba muncul muka Nora Danish kan? Macam mana? Susah nak bayang. Tak perlu sebenarnya. Bila kita nak zikir, kita zikir. Islam tak pernah menyuruh kita berpaut dengan mana-mana manusia. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Setiap orang nanti bila hari kiamat, dia akan bawa amalan dia sendiri. Dia akan bawa amalan dia sendiri. Kita tak bergantung dengan orang lain, kecuali pada bab-bab yang Nabi kata orang lain boleh kongsi pahala, sedekahkan pahala pada kita, seperti sedekah, seperti puasa orang bagi orang yang mati. Yang ni ada dalil, maka kita kata
kita terima. Yang mana tidak ada dalil, maka kita kekal dengan prinsip asal, setiap orang perlu beramal untuk diri dia sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan untuk kuliah malam ini, dan saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.